Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpah kurnianya, taufik dan inayahnya dapat pada pagi ini kita bertemu bagi mengadakan kuliah pengajian. Semoga pertemuan dan pengajian kita pada kali ini diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana kita berada dalam bulan Rajab, suka saya nak menarik perhatian muslimin dan muslimat kepada beberapa amalan yang dilakukan oleh sebahagian umat Islam, yang amalan-amalan tersebut berdasarkan kepada sumber yang tidak sahih ataupun bersandarkan kepada apa yang dinamakan sebagai hadis maudhu', iaitu hadis-hadis palsu yang sememangnya ianya suatu hadis yang tidak boleh kita jadikan sebagai sumber hujjah dan kita tidak boleh beramal dengannya. Adapun kalau boleh kita beramal hanyalah dengan hadis dhaif mengikut sebahagian di kalangan para ulama, bahkan sebahagian di kalangan ulama tidak menerima langsung hadis dhaif, hadis yang lemah. Pertama sekali berhubung dengan apa yang dinamakan dengan salat raghaib
di mana salat raghaib ini dilakukan dalam bulan Rajab bersandarkan kepada hadis palsu yang agak panjang. Antaranya disebut Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati wa ma min ahadin yasumu yawman lil khamis awwal khamis fi Rajab thumma yusalli fima bainal maghrib wal atama yakni lailatul jumu'ah sanatai asyrata rak'ah yaqra'u fi kulli rak'atin fatihatul kitab marrah wa inna anzalnahu fi lailatul qadr thalatha marrat wa qul huwallahu ahadu sanatai asyrata marrah yufassilu baina kulli rak'atin bitaslimah ila akhir hadis. Itu teks hadis ini agak panjang, berikut terjemahannya yang lengkap, iaitu disebut sebagai Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulanku, dan Ramadan itu bulan umatku. Tidak ada seorang pun yang berpuasa pada hari Khamis yang pertama dalam bulan Rajab, seterusnya melakukan salat di antara waktu Maghrib dan Isya, iaitu dilakukan pada malam Jumaat sebanyak 12 rakaat dengan suratul Fatihah dibaca sekali pada setiap rakaat, surah Al-Qadar 3 kali dan suratul Ikhlas sebanyak 12 kali, serta diselangi setiap 2 rakaat dengan salam. Apabila selesai, dia berselawat ke atasku sebanyak 70 kali, kemudian membaca Allahumma salli ala Muhammad Nabiyil Ummi wa ala alihi, lalu sujud dan membaca Subhun Quddusur Rabbul Malaikatu Warruh sebanyak 70 kali. Kemudian dia angkat kepalanya dan membaca Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul a'zam sebanyak 70 kali. Seterusnya dia sujud kali yang kedua dan membaca seperti bacaan pada sujud yang pertama, sambil memohon kepada Allah akan segala hajatnya, nescaya akan ditunaikan. Rasulullah berkata lagi, dan demi diriku yang di tangannya, tidak ada seorang hamba pun lelaki maupun perempuan yang mengerjakan salat ini melainkan akan diampunkan Allah seluruh dosanya, walaupun seperti buih di lautan dan sebanyak dedaun di pohonan, dan ia akan dapat memberi syafaat pada hari kiamat untuk 700 orang di kalangan kaum keluarganya. Ini adalah hadis maudhu', hadis palsu, yang sememangnya pun kalau kita lihat secara logiknya pun ia agak begitu melampau dari sudut kelebihan-kelebihannya. Dan antara untuk kita mengenali hadis itu hadis yang palsu, dan sememangnya hadis palsu ni diada-adakan antaranya ialah untuk menggalakkan umat Islam melakukan amalan. Makna kata matlamat itu baik. Walaupun matlamat itu baik, tetapi bila mana ia dilakukan dengan cara
yang tidak bersandarkan kepada sumber yang sahih. Apatah lagi bila mana kita bersandarkan kepada hadis yang palsu, maka sememangnya ia merupakan suatu yang diharamkan oleh syarak lah. Kita katakan bahawa ia satu amalan yang tidak ada kena-mengena dan disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suatu yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mendustakan aku, yakni Nabi tak kata Nabi kata, maka dia telah menempahkan dirinya untuk masuk ke dalam neraka. Jadi ini merupakan sesuatu yang tidak boleh sama sekali. Walaupun matlamat itu baik, tetapi matlamat tidak menghalalkan cara. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Ini perkara yang kita kena cermat dari sudut untuk kita menerima dan melakukan amalan. Baik, ulasan daripada sarjana ulama Ibnu Jauzi dalam bukunya Al-Mawdu'at menyebut hadis ini adalah maudhu', yakni palsu dan dusta ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sanadnya terdapat seorang pelapor yang bernama Ibnu Jazam yang terkenal dengan dusta. Ada seorang pendusta yang meriwayatkan hadis ini ataupun sanadnya itu ada periwayat yang tidak boleh kita ambil dia sebagai perawi. Dan aku mendengar guruku Abdul Wahab Al-Hafiz berkata, para pelapornya majhul, tidak dikenali. Makna perawi yang dinyatakan ataupun sanad hadis ini tak kenal siapa dia, tak tahu siapa dia. Bila mana tidak dikenali perawi ataupun pelapor hadis ini, maka hukum terhadap hadis itu ialah maudhu', iaitu palsu. Itu sebab tuan-tuan, dalam konteks untuk menghukum sesuatu hadis itu ianya sahih, antaranya ialah mestilah pelapor hadis itu seorang yang dikenali, yang diketahui siapa orang tersebut. Dan sekiranya tidak dikenali siapa orang tersebut, maka hadis itu ditolak. Nampak tak cermatnya dalam soal ini? Pasal apa? Supaya apa yang kita lakukan, amalan itu bersandarkan benar-benar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Asy-Syaukani juga menyebut tentang hadis ini dalam bukunya Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadits Al-Mawdu'ah, di mana dia menyatakan hadis ini adalah maudhu', palsu, dan pelapornya adalah seorang yang majhul, tidak dikenali. Dan para sarjana Islam sudah sepakat menyatakan salat raghaib yang masyhur ini adalah palsu, dusta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sesudah kita mengetahui tentang kedudukan hadis yang menyebut tentang salat raghaib ini, marilah kita melihat apakah pandangan para sarjana Islam tentang hukum menunaikan salat tersebut. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang merupakan salah seorang tokoh mazhab Imam Syafi'i, dalam bukunya Minhaj Syarah Sahih Muslim berkata, sesungguhnya ia adalah bid'ah, perkara rekaan dalam agama yang ditegah di antara bid'ah-bid'ah yang sesat, dan padanya terdapat pelbagai percanggahan yang jelas. Allah memerangi mereka yang mencipta dan mereka-reka salat ini, dan para imam sudah menulis pelbagai penulisan yang bernilai
dan bermutu yang menyebut tentang keburukannya, kesesatan orang yang mengerjakan sembahyang ini dan yang melakukannya bid'ah. Dalil tentang kejelekan, kebatilan serta kesesatan orang yang mengamalkannya adalah terlalu banyak dan tidak terhitung. Ibn Taymiyah dalam Majmu' Al-Fatawa juga menyanggah pendapat tentang kewujudan salat ini dengan berkata, salat ini raghaib tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula oleh seorang pun di kalangan sahabat beliau, tabi'in dan para imam kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggalakkannya, serta tidak terdapat seorang pun di kalangan ulama salafus salih dan imam-imam yang menggalakkannya, dan mereka tidak pernah menyebut akan adanya kelebihan-kelebihan yang khusus bagi malam ini. Hadis yang menyebut mengenainya adalah dusta dan maudhu' dengan sepakat ahli ilmu. Oleh itu, ahli-ahli pengkaji mengatakan bahawa solat tersebut adalah makruh, bukannya sunat. Menurut Al-Hafiz Ibn Rajab dalam Lataif Al-Ma'arif katanya, solat ini adalah bid'ah di sejumhur majoriti ulama. Mereka yang menyebut tentang perkara ini adalah di kalangan ulama yang terkemudian seperti Abu Ismail Al-Haruwi, Abu Bakr dan ramai lagi lah, kan? Dan terdapat ramai lagi di kalangan sarjana Islam yang membincangkan hukum solat raghaib ini. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada pendapat-pendapat mereka adalah semuanya menafikan kewujudan solat ini dan menganggap ia sebagai salah satu bid'ah ibadah yang direka-reka, yang amat ditegah dan tidak boleh mengamalkannya kerana tiada sumber yang pasti daripada Rasulullah, para sahabat dan juga para tabi'in. Baik, itu satu amalan yang berdasarkan kepada sumber yang ditolak. Kemudian kalau kita lihat yang lain juga, iaitu berhubung dengan kelebihan puasa sunat Rajab. Dia sebenarnya solat apa tu, puasa sunat Rajab ataupun puasa sunat 27 Rajab tu tidak ada nas. Kan kita semua belajar lah, makna kata yang Rasulullah SAW sendiri berpuasa sunat ini, dia ada sunat-sunat ni. Antara sunat 9 hari bulan Zulhijjah, puasa hari Arafah, ini memang sunat. Antaranya puasa sunat 9 dan 10 Muharram, Tasu'a dan Ashura. Antaranya sunat hari Khamis dan Isnin. Antaranya sunat 13, 14 dan 15 setiap bulan. Itu sunat. Antaranya sunat puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu ada. Kan? Ada pun puasa sunat 27 Rajab memang tidak ada nas. Tetapi walaupun boleh berpuasa. Puasa tu boleh, tapi jangan disandarkan adanya hadis yang menyatakan ianya sunat. Itu yang salah. Makna kata kalau kita nak berpuasa pada 27 hari bulan Rajab, macam baru ni berlaku pada hari Isnin, pada hari Khamis, 27 Rajab tu pada hari Khamis, maka sunat tu sunat hari Khamis, bukan sunat 27 Rajab. Begitu kan? Ataupun umpama nak puasa juga pada hari lain, katakanlah ia jatuh pada hari Rabu, katakan puasa itu hanya setakat puasa sajalah. Puasa itu tidaklah menjadi sebagai suatu amal sunnah yang diamalkan oleh baginda Rasulullah, yang mana bila mana dilakukan itu bersandarkan kepada suatu amalan yang dikatakan ianya dilakukan oleh baginda, bersandarkan kepada hadis yang maudhu', itu yang tak boleh. Itu masalahnya. Maknanya kita boleh berpuasa,
tapi jangan kita beriktikad menyatakan ianya sesuatu yang sunat yang dilakukan, diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita kena cermat di situ. Bukan kata tak boleh puasa, boleh, tapi kadang-kadang puasa itu dianggap sebagai suatu amalan sunnah. Itu yang tak betul. Sunnah ni apa dia? Ma usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi daripada perkataannya, perbuatannya dan pengakuannya. Jadi bila mana kita sandarkan suatu amalan yang Nabi tak buat, kita kata Nabi buat, itu yang dikatakan perkara yang ditolak. Itu kita kena cermat di situlah. Baik. Tak apa. Di mana dalam satu hadis palsu disebut man sama salasata ayyam min Rajab kataballahu lahu siyamu syahr wa man sama sab'ata ayyamin min Rajab aghlaqallahu sab'ata abwabin minan nar wa man sama thamaniyata ayyamin min Rajab fatahallahu lahu thamaniyata abwabin minal jannah wa man sama nisfu Rajab kataballahu lahu ridwana wa man kataba lahu ridwanahu lam yu'adzib wa man sama Rajab kullahu hasaballahu hisaban yasira. Sesiapa yang berpuasa sunat 3 hari pada bulan Rajab, Allah menulis baginya, yakni memberikan ganjaran puasa sebulan. Siapa yang berpuasa 7 hari pada bulan Rajab, Allah menutup baginya 7 pintu neraka. Sesiapa yang berpuasa 8 hari di dalam bulan Rajab, Allah membuka baginya 8 pintu syurga. Siapa yang berpuasa setengah daripada bulan Rajab, iaitu 15 hari, Allah menulis baginya keredaannya. Siapa yang sudah ditetapkan baginya keredaannya, dia tidak akan diazab. Dan siapa yang berpuasa penuh pada bulan Rajab, Allah akan menghisapnya di hari akhirat dengan hisap yang ringan. Ini pun juga suatu hadis yang tidak bersedar, iaitu hadis maudhu' lah. Di mana hadis ini daripada Anas bin Malik, katanya dari sumber Amr bin Al-Azhar, dan dalam sanad ini juga terdapat Abban bin Abi Iyash yang terkenal dengan dusta. Itu antaranya lah. Maknanya tak sebut, maknanya tak ada kelebihan, ni tak ada kan? Kelebihan ini diada-adakan. Ada kelebihan solat, puasa itu ada kelebihan dia kan? Tapi kelebihan ini diada-adakan. Itu yang tak boleh kan? Tak ada kan? Maknanya macam tadi puasa 7 hari pada bulan Rajab, Allah menutup baginya 7 pintu neraka kan? Siapa yang berpuasa 8 hari di dalam bulan Rajab, Allah membukakan baginya 8 pintu syurga. 8 hari. Sesiapa yang berpuasa setengah daripada bulan Rajab, Allah menulis baginya keredaannya. Siapa yang sudah ditetapkan baginya keredaannya, dia tidak akan diazab. Dan siapa yang berpuasa penuh pada bulan Rajab, Allah akan menghisapnya di hari akhirat dengan hisap yang ringan. Ini sesuatu yang diada-adakan, direka. Sedangkan Nabi tak kata, dikatakan Nabi kata. Itu tak boleh. Kelebihan itu diada-adakan dan begitu melampau sekali-kalilah. Dalam hadis maudhu' yang lain disebut Rajab syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadanu syahru ummati faman sama Rajab imanan wa ihtisaba istawjaba ridwanallah al-akbar wa askanahu al-firdaus al-a'la wa man sama min Rajab yawmaini falahu min al-ajr di'fani wa waznu kulli di'f mithlu jabal dunya wa man sama min Rajab salasata ayyam ja'alallahu bainahu wa bainan nar
khandaqan tula masirat dzalika sanah wa man sama min rajab arba'ata ayyam ufiya minal bala minal jununi wal juzam wal baras min fitnatil masihid dajjal wa min azabil qabr. Azabil qabr. Baik, maksudnya Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulan umat. Maka barang siapa yang berpuasa bulan Rajab dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah, maka ia wajib mendapat keredaan Allah yang agung dan ditempatkannya di syurga Al-Firdaus yang tertinggi. Sesiapa yang berpuasa 2 hari dalam bulan Rajab, maka baginya pahala 2 kali ganda. Timbangan tiap-tiap ganda bagaikan bukit-bukit di dunia. Barang siapa yang berpuasa 3 hari daripada bulan Rajab, maka Allah menjadikan antaranya dan neraka sebuah parit yang perjalanannya setahun perjalanan. Barang siapa yang berpuasa 4 hari daripada bulan Rajab, maka ia akan diselamatkan daripada bala, gila, kusta, sopak, fitnah al-masih ad-dajjal dan azab kubur. Ini kelebihan-kelebihan yang tak ada sebenarnya. Jadi ini kita tak boleh jadikan sebagai sumber. Baik, Ibnu Jauzi menyederhanakan hadis ini dalam bukunya Al-Mawdu'at, di mana dilaporkan oleh Muhammad bin Abdul Baqi' daripada Abu Bakr Muhammad bin Al-Hasan An-Naqash daripada Abu Sa'id. Beliau menghukum hadis ini sebagai palsu, maudhu'. Juga disebut dalam hadis yang palsu yang lain, disebut inna syahr Rajab syahrun azim man sama minhu yawman kataballahu lahu sawma alfa sanah wa man sama yawmaini kataballahu lahu siyama alfai sanah wa man sama salasata ayyam kataballahu lahu siyama salasati alfi sanah. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan yang agung. Sesiapa yang berpuasa sehari di bulan Rajab, nescaya Allah menuliskan baginya puasa 1000 tahun. Dia puasa sehari bulan Rajab ni, dia punya kelebihannya dikatakan 1000 tahun puasa. Lebih daripada Ramadan lagi. Ramadan pun tak macam tu. Ramadan ni, puasa ni kalau kita lihat, dia punya ganjarannya 10 kali ganda. Al-hasanatu bi asri amsalihah. Ya, satu kebaikan dilipat gandakan 10. Jadi taklah sampai satu hari 1000. Woi, tak ada ni. Bahkan Nabi sebut dalam hadis apa? Man sama Ramadana thumma atba'u sittan min Syawal faka'annama sama dahra kullah. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan diikuti dengan 6 hari di bulan Ramadan, di bulan Syawal, seakan-akan dia berpuasa selama setahun ya. Setahun ya. Kan maknanya sebab apa? Sebab 36 hari itu kali 10, 360 hari. Itu Ramadan campur dengan bulan Syawal 6 hari, iaitu dia punya kelebihannya setahun. Ada kelebihan, tapi jangan begitu melampau-lampau sangat. Itu yang tak boleh tu. Ini yang diada-adakan ni. Ini kita kena mengetahui dan kita kena cermat dari sudut nak menyatakan kelebihan. Itu satu. Siapa yang berpuasa 2 hari daripada bulan Rajab, maka Allah menuliskan baginya puasa 2000 tahun. Dia kan, bayangkan, lebih Ramadan, lebih daripada Ramadan lagi. Siapa yang berpuasa 3 hari daripada bulan Rajab, maka Allah menulis baginya puasa 3000 tahun. Tak betul ni? Baik, ni sah dah ni. Sah dah, maknanya dia palsu dah.
Faham dah ni kan? Kalau ulama tak sebut pun, kita yang mengaji ni faham dah makna kata ia suatu yang diada-adakan. Hadis ini adalah palsu tanpa syak lagi lah. Baik. Al-Hafiz Ibn Hajar dalam bukunya Tabyin Al-Ajab Fima Warada Fi Fadl Rajab berkata, tidak terdapat hadis yang boleh dijadikan hujah yang menyebut tentang kelebihan khusus bulan Rajab atau kelebihan berpuasa sepenuhnya pada bulan ini, atau berpuasa sebahagiannya, atau menghidupkan malam yang khusus. Ini tidak ada sebenarnya, dan tidak ada kelebihan-kelebihan yang dinyatakan secara khusus amalan yang dilakukan di bulan Rajab sebenarnya, mengikut apa yang disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani ya. Kemudian As-Suyuti dalam bukunya Al-Amr Bittiba' wal Nah Al-Ibtida' menyebut Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu melarang orang berpuasa pada bulan ini, dan beliau pernah memukul tangan orang yang tidak mau makan disebabkan berpuasa pada bulan Rajab, iaitu puasa yang tidak ada kaitan dengan puasa-puasa sunat seperti puasa hari Isnin dan Khamis itu puasalah kan, dan bulan apa sekalipun. Baik. Cumanya yang kita tahu bagaimana bulan Rajab ini adalah bulan yang termasuk dalam bulan-bulan yang suci. Tak dapat dinafikan bulan Rajab merupakan bulan yang suci, antara bulan-bulan yang suci, bulan-bulan yang mulia. Ia dinamakan Rajab bersempena dengan penghormatan terhadapnya pada zaman jahiliah dan pengharaman sebarang peperangan dalam bulan ini. Antara sebab kelebihan bulan Rajab ini ialah bulan yang diharamkan menumpahkan darah ataupun mengangkat senjata berperang melawan sesiapa. Kan? Di bulan Rajab salah satu bulan yang diharamkan berperang. Kemudian bulan apa lagi? Rajab, kemudian bulan Muharram, bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram dan Rajab. 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan satu lagi bulan Rajab. 4 bulan ini bulan gencatan senjata, bulan tidak boleh mengangkat senjata berperang. Tetapi walau macam mana pun, sekiranya musuh menyerang, takkan kita duduk saja kan, lawan. Cuma kita tidak boleh menyerang musuh serang bulan lain. Itu sebab bulan-bulan ni bulan-bulan rehat lah, cuti lah daripada berperang. Begitu. Walaupun peperangan itu sesuatu yang diwajibkan, fardu kan, di mana Allah kata kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kan difardukan ke atas kamu berperang, sedangkan ia suatu kebencian bagi kamu. Boleh jadi apa yang kamu benci itu ianya baik bagi kamu, dan boleh jadi apa yang kamu suka itu ianya buruk bagi kamu, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi makna kata memang peperang itu sesuatu yang disyariatkan untuk melawan musuh kan? Tetapi walau bagaimanapun dalam konteks bulan Rajab, bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram itu hendaklah diberhentikan peperangan. Nampak bagaimana sistem perang tu ada masa kan. Macam hari ni kan, memerangi tu Yahudi tu wajib tu kan. Tapi bulan Rajab ni tak boleh. Bulan Rajab kita tak boleh nak serang mereka lah. Tapi bulan lain pun tak serang kan. Bulan lain pun tak serang, tak lawan pun. Takut kita
Itu sebablah kalau kita lihat dalam peristiwa bersempena dengan bulan Rajab ini, kita mengingati peristiwa apa? Isra' dan Mi'raj. Dia sebenarnya khilaf ulama dari sudut bilakah berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebenarnya tidak ada hadis yang sahih yang menyatakan ia berlaku di bulan Rajab pada 27 hari bulan Rajab. Ia hanya pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh ulama-ulama sirah. Ada yang menyatakan jatuh pada bulan Rajab, ada yang kata 27 hari bulan Rajab, ada yang kata 27 hari bulan Rabiul Awal. Jadi berbagai-bagai pandangan lah. Ia tidaklah sepakat para ulama sebab dia tidak ada sumber yang jelas daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi peristiwa ini benar-benar berlaku sebab ia dicatatkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Cumanya bila berlaku secara tepatnya itu tak dinyatakan. Tapi ianya memang berlaku. Bila wallahu a'lam. Cuma ia pandangan yang dikemukakan oleh para ulama. Itu sebab kita tak boleh kata ianya benar-benar berlaku pada bulan Rajab ataupun 27 hari bulan Rajab. Bukan itu. Makna kita tak boleh kata ia berlaku begitu secara tepat. Tidak. Dia hanyalah pandangan dikemukakan oleh ulama. Inilah kita dari sudut ilmiahnya, kan? Dari sudut ilmiahnya kita kena memahami begitu. Tidaklah makna kata ia berlaku betul pada 27 Rejab tanpa sebarang khilaf di kalangan ulama. Tidak sepakat di situ. Baik. Itu kelebihan bulan Rejab, iaitu dari sudut ni, menjadi amalan kebanyakan umat Islam untuk menghidupkan bulan ini dengan pelbagai amalan. Persoalannya, adakah amalan-amalan tersebut dilakukan sedengan ikhlas dan menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melayakkan amalan itu diterima? Menyentuh tentang persoalan ikhlas, berkemungkinan semua orang memilikinya. Tetapi adakah amalan tersebut bertepatan dengan syariat dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Justru menjadi kewajipan atas umat Islam untuk menyemak dan memastikan segala amalan yang dilakukan bertepatan dengan syariat, iaitu tak bercanggah dengan syarak, dan sama seperti cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, amalan tersebut tidak akan diterima. Setengah daripada umat Islam akan berpuasa pada bulan ini sepenuhnya atau sebahagiannya, dan mereka menganggap puasa ini mempunyai kelebihan yang khusus. Tetapi malangnya ganjaran atau kelebihan khusus bagi mereka yang melakukan amalan ini tidak bersumberkan Al-Quran dan hadis yang sahih. Bahkan ianya diambil daripada hadis palsu, dan lebih malang lagi ia disebarkan di golongan-golongan yang beragama lah di kalangan masyarakat Islam. Namun begitu, bagi mereka yang ingin berpuasa sunat secara umum tanpa dikhususkan dengan kelebihan tertentu sepanjang bulan Rajab ni, maka ianya dibolehkan. Maknanya puasa lah, tapi tidak ada kelebihan-kelebihan yang sebagaimana disebutkan tadi tu. Yang tu kita tak boleh. Kita tak boleh terima kelebihan-kelebihan yang melampau tadi. Satu hari menyamai 1000 tahun. Tak boleh. 2 hari 2000 tahun. 3 hari 3000 tahun. Banyak betul. Puasa itu ada kelebihan dia, paling tidak pun 10 hari lah. Itu sebab Nabi sebut, pernah Nabi bila mana mengetahui Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berpuasa hari-hari. Abdullah bin Amr ni dia berpuasa setiap hari, kemudian berjaga malam setiap malam tanpa tidur, ditambah lagi khatam Quran setiap hari. Itu dia hebat Abdullah ni, orang yang paling kuat beribadat. Bayangkan, memang tak ada orang macam dia dah.
Kiralah puasa hari-hari, malamnya pula berjaga, khatam Quran setiap hari. Kalau kita tengok, oi bagus Tetapi Nabi menegur amalan tersebut dilakukan dengan cara yang melampau, kan? Di mana Nabi menasihatkan Abdullah bin Amar, berpuasalah 3 hari sebulan. 3 hari sebulan. Malam sebulan ni puasalah 3 hari, menyamai sebulan. 1 hari 10 hari. Jadi 3 hari 30 hari, makna sebulan. Kata Abdullah bin Amar, aku mampu lebih daripada itu. Lalu Nabi kata, kalau begitu berpuasalah kamu 10 hari 1 bulan. 10 hari. Kemudian kata Abdullah bin Amar, aku mampu lebih daripada itu. Lalu kata Nabi, kalau begitu puasalah mengikut Nabi Daud AS, puasa sehari, berbuka sehari. Maknanya 15 hari maksimum. 15 hari 1 bulan. Jadi setahun maksimum 6 bulan saja, tak boleh lebih. Lebih dikira melampau pula. Nampak tak? Nabi larang Abdullah bin Amr berpuasa hari-hari. Itu sebab sebenarnya Nabi tak pernah berpuasa sebulan penuh, melainkan Ramadan saja. Nabi hanya memperbanyakkan puasa di bulan Rejab dan Syakban, tapi tak sampailah 1 bulan penuh. Tak adalah kelebihan-kelebihan yang dinyatakan berpuasa sebanyak sebulan penuh ni, tak ada. Ini hanya diada-adakan saja untuk menggalakkan umat Islam berpuasa, tapi walau bagaimanapun ia tidak bersandarkan kepada sunnah dan hadis yang sahih. Kemudian pula Nabi tegur lagi Abdullah bin Amr, khatam Quran setiap hari. Bayangkan, khatam Quran, baca Quran setiap hari habis. Kita taklah sampai tahap tu, tapi nak sebut Nabi larang dia. Nabi kata khatamlah Quran sebulan sekali. Sebulan sekali. Kemudian kata Abdullah bin Amr, aku mampu lebih daripada itu. Lalu kata Nabi SAW, kalau begitu khatamlah Quran 20 hari sekali. 20 hari sekali. Kata Abdullah bin Amr, aku mampu lebih daripada itu. Nabi kata, khatamlah Quran 10 hari sekali. Kata Abdullah bin Amr, kata aku mampu lebih daripada itu. Kata Nabi, khatamlah Quran 7 hari sekali, tak boleh lebih daripada itu. Maknanya tuan-tuan, khatam Quran ni 7 hari sekali, tak boleh tiap-tiap hari. Kenapa tuan-tuan Nabi larang? Nabi larang ni sebab apa? Bila orang kita ni khatam Quran setiap hari, makna bacaan itu tak ada tadabbur. Dan tentu bacaan itu laju, terlalu laju, sebab nak ligan, nak kejar habiskan satu Quran itu, maka tak ada penghayatan, tadabbur. Sedangkan Quran itu dibaca dengan tadabbur. Afala yatadabbarul Quran, apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Nampak? Nabi larang pasal apa? Dia baca itu tak ada kualiti, baca setakat nak cepat habis, tetapi tak ada tadabbur. Itu sebab dalam Islam ini bukan banyak itu yang penting. Yang Islam, kualiti itu yang penting. Aulawiyatul kaifi 'alal kam. Keutamaan kualiti mengatasi kuantiti. Bukan banyak itu yang ditekankan oleh Islam, tidak. Mutu, kualiti itu yang ditekankan oleh Islam, walaupun tak banyak, tetapi ia dibuat dengan cara yang begitu kualiti, yang begitu baik sekali, maka itulah ajaran Islam. Bukan banyak itu yang dikira. So Allah kata, wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapakah di kalangan kamu yang baik amalan. Allah Ta'ala tak tanya ayyukum aktsaru amala, siapakah di kalangan kamu yang paling banyak amalan. Allah tak kata macam tu. Allah kata ayyukum ahsanu amala. Itu yang dinilai dalam Islam. Dan sama jugalah bila Nabi kata apa? Nabi kata khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kamu orang yang panjang umur dan baik amalannya. Nabi tak kata wa kathura amaluh, yang banyak amalan, tidak. Tapi Nabi kata wa hasuna amaluh, yang paling baik amalannya. Sebaik-baik kamu ialah orang yang panjang usianya dan baik amalannya, bukan banyak amalannya. Nampak? Kalau banyak, baik lagi bagus. Maknanya begitu. Tapi kalau banyak, tak ada kualiti, tak. Islam tak lihat di situ. Tapi kalau sekalipun tak banyak kualiti, sikit ada kualiti, maka itu yang dinilai begitu. Ini kita kena faham. Konsep Islam ni tuan-tuan bukan berdasarkan kepada bilangan, kuantiti juga. Itu sebab dalam soal tentera-tentera Islam, sekalipun sedikit tapi ia sangat sabar dan bertakwa kepada Allah, dapat mengalahkan musuh yang ramai. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapakah golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang ramai dengan izin Allah. Walaupun bilangan tak ramai, tak penting. Bilangan tu tak penting. Tentera tu mestilah tentera yang sabar, yang bertakwa kepada Allah, yang sangat mengharapkan pertolongan dan kemenangan selepas mana persiapan yang dibuat secara maksimum. Kena ada persiapan yang maksimum, yang kurangnya serahlah pada Allah. Allah kata wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan bersiap sedialah kamu menghadapi musuh mengikut kemampuan yang ada pada kamu. Yang tak mampu, serah pada Allah, mengikut kemampuan kita saja. Lebihnya serah pada Allah. Itu dia konsep dia, tuan-tuan. Nampak? Jadi sebab itulah kita kena melakukan amalan. Kita buat walaupun tak banyak, tetapi berkekalan, kan? Nabi kata khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan ialah yang berterusan sekalipun sedikit. Itu lebih baik daripada buat sekali banyak, berhenti terus. Yang tu tak ada. Itu bukan Islam. Itu bukan konsep beramal. Konsep beramal dilakukan dengan cara yang baik, kualiti, walaupun mungkin tak banyak. Tapi kalau banyak lagi baguslah. Kualiti banyak lagi bagus. Tapi banyak saja tak ada kualiti, Islam tak lihat begitu. Inilah suatu perkara yang kita kena faham di situlah. Baik. Nampak? Dah ada dah tu. Sarapan dah siap kan? Nampak gaya kan? Cukup lah kot kan? Dia tak boleh banyak-banyak kan? Kuliah pun cukup lah ni. Dia kuliah tak boleh lama-lama kan? Cukup setakat itu dulu untuk sama-sama kita memahami akan beberapa amalan yang tidak bersandarkan kepada hadis yang sahih, ataupun kelebihan-kelebihan yang disebut yang tidak dinyatakan oleh baginda Rasulullah dalam konteks kita melakukan amalan. Beramallah tuan-tuan, kan? Beramallah sepanjang hidup kita, tapi janganlah kita sandarkan amalan itu kepada kelebihan-kelebihan yang tak dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja yang kita kena memahami dan kita kena cermat supaya kita lakukan itu, tidak kita beriktikad Nabi yang kata, kan? Sebab Nabi kata man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mendustakan aku, maka dia telah menempahkan dirinya untuk masuk ke dalam neraka, wal iyad billah. Saya kira itulah sekadar yang dapat disampaikan. Semoga kita dapat teruskan amalan dengan ikhlas, insya-Allah, mengikut kemampuan yang ada pada kita dan bersandarkan kepada sumber-sumber yang
yang jelas, yang sahih. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan, keredaan, ganjaran yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali itu dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alil lahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.